اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Cara untuk ulang kaji pelajaran. Okay. Kepentingan dan cara ulang kaji pelajaran yang dihikayatkan oleh seorang ulama nama dia Ibnu Badran. Dia mazhab Hambali. Ada seorang ulama nama dia Ibnu Badran. Abdul Qadir bin Badran. Dia ada kitab nama dia Al-Madkhal ila Madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, Al-Madkhal ila Madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kitab dia tentang madkhal kepada mazhab ataupun pengantar kepada mazhab Imam Ahmad. Kan. Okay. Dia bukan mazhab Syafi'i tapi tak ada masalah lah. Kita ambil je lah faedah. So dekat penghujung kitab dia ni, Al-Madkhal ila Madhhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal ni, Al-Allamah Abdul Qadir bin Badran ni, dia ada sebutkan, dia ada hikayatkan tentang cara dia belajar dengan guru-guru dia. Dia ni ulama Syria. Al-Allamah Abdul Qadir bin Badran ni, dia ulama Syria. Okey. Dia dah wafat lah, dah wafat lama dah dekat 100 tahun. Cuma yang penting tu kita nak dengar macam dia cerita macam mana dia belajar, dia diulang kaji dan dia belajar. Sebab apa kita nak ambil daripada Al-Allamah Ibnu Badran ni? Sebab dalam biografi dia, ulama mazhab Hambali cerita dia ni jadi alim dan pakar dalam masa 6 tahun je. 6 tahun ngaji. Maksudnya asasi campur degree jadi alim besar. Boleh? Matrikulasi campur degree. Kalau dia USM dia tamhidi, lepas tu degree. Dah jadi alim besar, boleh jadi qadhi dengan mufti. So Al-Allamah Abdul Qadir bin Badran ni dikatakan dia belajar 6 tahun je. Dia talaqi dengan syekh dia. Tapi talaqi dia sungguh-sungguh lah. Setiap hari lah kan. Bukan talaqi macam sekejap pergi, sekejap tak pergi ni. Okay? Bukan nak cakap orang yang tak datang. Tak. Nanti ada orang kata tak. Yang tak datang ada uzur atau sebab tu tak apalah. Kan? Nanti ada orang cakap anak tengah target orang pula. Tak target pun. Anak cakap je. Tak sentuh siapa-siapa. So dia mengaji betul-betul. Al-Allamah Abdul Qadir bin Badran ni. So kita dengar sama-sama kata apa yang beliau hikayatkan. Kata beliau rahimahullah, "I'lam anna kathiran minan nas yaqduna as-sinin at-tiwal fi ta'allum al-ilm." Ketahuilah ramai orang menghabiskan tahun-tahun yang lama dalam menuntut ilmu. Macam kita lah belajar lama kan. Yaqduna as-sinin at-tiwal fi ta'allumi al-ilm bal fi ilmin wahid. Bahkan dalam nak mempelajari satu ilmu. Kadang-kadang nak belajar satu ilmu pun dia habiskan masa bertahun-tahun. Wala yahsuluna minhu ala ta'il, dan dia tak perolehi apa-apa faedah pun sepanjang tahun-tahun yang dia belajar tu. Kan dia habis masa lama tapi dia tak perolehi apa-apa faedah pun. Wa rubbama qadaw a'marahum. Bahkan dia habiskan macam hampir seumur hidup dia belajar. Hampir seumur hidup dia belajar. Rubbama qadaw a'marahum. Kan? Walam yartaqu an darajatil mubtadi'in. Tapi mereka ni tak naik lebih daripada peringkat mubtadi', orang yang baru belajar je. Walaupun dia belajar lama, tapi peringkat dia dalam menuntut ilmu tu macam peringkat orang yang masih mubtadi', masih beginner. Sedangkan dia ni dah habiskan bertahun-tahun lamanya. Bahkan mungkin dia habiskan sebahagian besar umur dia. Ini kata Ibnu Badran, wa innama yakunu dhalika li ahadi amrain. Yang demikian tu berlaku kerana dua sebab biasanya. Sebab yang pertama, kerana dia ni memang Allah kurniakan akal dia mungkin agak lambat daripada orang lain. Kita cakap macam lembab sikit kan. Adamuz zakat al-fitri. Dia ni semula jadi dia memang ada masalah belajar, disleksia dan sebagainya lah. Okay. So dia mungkin nak tangkap ilmu, nak belajar ilmu terlambat sikit. Cuma yang ni kes dia sikit. Bukan semua orang kan. Berapa persen je Sebab kedua, yang mana ini sebab utama kenapa orang habiskan masa belajar lama tapi tak kuasai ilmu. Asani al-jahlu bi turuqit ta'lim. Kerana dia tak tahu jalan dalam nak belajar dan mengajar. Jalan dalam nak belajar dan
mengajar. Kan. Jadi disebabkan dia tak reti dalam nak belajar ataupun mengajar, dia habiskan sebahagian besar umur hidup dia dalam keadaan dia tak kuasai apa-apa ilmu pun. Dia tak naik lebih daripada peringkat beginner, mubtadi. Kan. Jadi maka lepas tu Al-Allamah Ibnu Badran disebutkan dekat sini macam mana cara dia belajar. Okey. Dia kata memandangkan nasihat kepada para penuntut ilmu ni dia anggap suatu benda yang wajib bagi dia untuk sampaikan. Okey. Maka saya katakan pertama yang wajib bagi seorang pelajar itu, dia ataupun guru itu bila dia belajar dan mengajar, hendaklah dia belajar ataupun mengajar kitab yang ringkas dalam mazhab dia lah. Kan? Dia bagi contoh dekat sini kitab Akhsar Al-Mukhtasarat. Ni kitab dalam mazhab Hanbali. Ataupun Al-Umdah. In kana Hanbaliyan. Kalau dia ni Hanbali lah. Awil Ghayah li Abi Syuja' in kana Syafi'iyan. Ataupun kitab Al-Ghayah ni, kitab antum belajar dengan ni, Abi Syuja' ni. Sekiranya dia mazhab Syafi'i. Awil Ashmawiyah in kana Malikiyan. Ashmawiyah mata mazhab Maliki. Atau Munyatul Musalli ataupun Nurul Idah kalau dia mazhab Hanafi. Kan. Okey. وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب الدومة ataupun Duma. Dia kata sekarang ni saya nak ajar kepada kamu cara yang syekh saya ni Al-Allamah Muhammad bin Uthman Al-Hanbali, cara macam mana dia muzakarah kitab, dia belajar dan dia muzakarah kitab. Pertama dia bagi tips apa? Pertama dia kata la yanbaghi liman yaqra'u kitaban an yatasawwara annahu yuridu qira'atahu maratan thaniyah. Tak patut orang yang dia belajar ataupun dia baca satu kitab, dia dah set dalam minda dia, tak apalah kalau saya tak faham nanti boleh baca lagi, boleh baca kali kedua, boleh baca kali ketiga. Maksudnya dia tangguhkan kefahaman dia. Kalau saya tak belajar dan tak faham sekarang tak apa, nanti ada masa saya akan belajar dengan faham balik. Bahkan kali pertama dia baca dengan kali pertama dia belajar, dia kena buat seolah macam itu sahaja satu-satunya peluang yang dia ada untuk belajar dengan baca. Jangan letak mindset dia macam okey saya faham sikit-sikit je tak apa, nanti kalau ada masa lebih saya akan baca dan ulang balik lah ataupun belajar lain. Kalau macam tu rasanya tak kuasai. Sebab tu dia kata la yanbaghi liman yaqra'u kitaban an yatasawwara annahu yuridu qira'atahu maratan thaniyah. Okay. Lianna hadha at-tasawwura yamna'uhu min fahmi jami'il kitab. Kerana kalau dia faham macam tu, dia bayang macam tu, ini menghalang dia daripada memahami keseluruhan kitab tu lah, sebab dia dah letak mindset macam tu awal-awal. Okay. Kemudian kata guru dia, wa kana yaqul kullu kitabin yashmalu ala masaila ma dunahu wa ziyadah. Semua kitab ni dia macam Abi Syuja'. Dalam Abi Syuja' ada masalah yang kita dah pernah belajar dalam mata-mata fiqh yang lain. Antum mungkin pernah belajar Ar-Risalah Al-Jami'ah, mungkin pernah belajar Safinatun Najah, mungkin pernah belajar Mukhtasar Latif, mungkin pernah belajar Sulamut Taufiq. Kan? Apa-apalah matan dalam mazhab Syafi'i yang lain antum dah pernah belajar. So dalam Abi Syuja' dia ada permasalahan yang sama je sebenarnya, cuma dia ada tambahan. So yashtamilu ala masaila madunahu wa ziyadah. Dia merangkumi permasalahan kitab yang bawah dia dan dia ada permasalahan tambahan. Fahaqqiq masaila madunahu lituwaffira jiddaka ala fahmi ziyadah. Kuasai permasalahan yang kita dah pernah belajar dulu, supaya bila kita tengah belajar kitab baru, kita hanya fokus pada permasalahan baru. Jadi kalau ana tanya antum sebelum Abi Syuja' antum pernah belajar apa? Safinatun Najah, Safinatus Salah, Safinatun Najah. Ada? Kitab Jawi. Yang Muslimat ada? Pernah apa-apa? Hidayatus Sibyan ke kalau kitab Jawi contohnya? Tak ada Okay, tak apa. Kalau macam tu Abi Syuja' ni first lah. So antum kena fokus dekat semua permasalahan Abi Syuja' lah. Kalau Abi Syuja' ni kitab first kan.
Okay. Kemudian tengok Syekh Ibn Badran ni kata apa? Walamma akhadtu nasihatahu ma'khadh al-qabul lam ahtaja fil qira'ati 'ala al-asatidhati al-ulum wal funun ila akthara min 6 sinin. Bila saya ambil nasihat guru saya ni, saya tak perlu nak baca dan talaqi kepada guru-guru saya ni untuk belajar lebih daripada 6 tahun. So dia talaqi 6 tahun je. Ila akthara min 6 sinin. Dia kata 6 tahun je saya belajar. Jadi alim besar lah. Dan dia jadi qadi dengan mufti dekat Syria. Okay. So Syekh dia kata pertama kita kena anggap kitab tu macam itu saja peluang yang kita ada untuk belajar dengan baca. Jangan kita letak mindset lepas ni kita belajar lagi lah. Kan. Okay. Kemudian dia kata apa? Wa'lam anna lil mutala'ati wa lit ta'limi turuqan dzakaraha al ulama. Ketahuilah bahawa cara mutala'ah, cara untuk ulang kaji ni ada jalan-jalan dia yang ulama sebutkan. Kan macam mana kita nak ulang kaji? So cara nak ulang kaji macam mana? Okay, dengar Syekh kata kunna na'ti ila al matni awwalan fa na'khudhu minhu jumlatan kafiyatan lid dars. ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها. Macam ni. Sebelum antum datang kelas, antum ada matan Nabi Syuja' contohnya, antum baca kadar yang antum expect anak akan hurai dalam kelas. Baca je. Baca, cuba faham, baca berulang kali dan cuba faham. Cuba analisa dan faham sendiri tanpa tengok kepada syarah dulu. Okay? Nashtaghilu bihalli tilkal jumlati min ghairi nadharin ila syarhiha, tanpa melihat kepada syarah. Wa nuzawiluha hatta nadhunna annana fahimnaha. Kita ulang banyak kali sampai kita rasa macam kita dah faham dah matan Abi Syuja' tu. Antum expect hari ni anak nak ajar contohnya masalah al-khuffain, tayammum kan. Antum baca, cuba faham dulu, okey, apa yang antum mampu. Bila dah kerahkan minda antum untuk cuba faham apa yang mampu, thumma nuqbilu ala syarh, baru baca syarah. Jangan terus pergi ke syarah. Faham tak? Cuba kerahkan minda kita sendiri untuk faham apa yang pengarang nak maksudkan. Bila kita dah selesai, barulah kita pergi tengok kitab syarah. So syarah apa nak tengok? Antum tengok syarah yang mudah lah, macam Fathul Qarib contoh. Fathul Qarib syarah sana, ataupun syarah moden. Yang moden ni syarah Syekh Hisham Kamil Al-Azhari antaranya yang mudah. PDF ada. Okay, syarah Syekh Hisham Kamil Al-Azhari. Kan? Nuqbilu ala syarhi fanutali'ahu al-mutala'at al-ula imtihanan li fahmina. Bila tengok syarah, kan? Buat comparison apa yang ada dalam syarah dengan apa yang kita faham tadi. Betul tak? Kefahaman kita pergi jauh ke ataupun kefahaman kita menepati syarah tu? Fa in wajadna fi ma fahimnahu ghalatan sahhahnah. Kalau kita dapati apa yang kita faham sebelum ni salah, kita betulkan. Okey. Kemudian Syekh recommend cara yang seterusnya, lepas dah habis selesai syarah, tengok hasyiah. Tapi ana tak recommend lah sebab hasyiah susah. Syekh kata summa idza dhananna anna fahimnahu raja'na hasyiyatah. Tengok hasyiah, tapi ana tak recommend nanti tengok hasyiah. Lepas dah faham, lepas dah tengok syarah tu, antum dah buat perbandingan dengan apa yang antum baca tadi kan, kefahaman antum sendiri. Mana yang antum salah, antum betulkan sebab dah tengok syarah. Apa antum buat? Fahafiznaha hifdha fahmin wa tasawwur. Kami hafalnya. Hafal dalam keadaan faham, bukan hafal kosong tak reti ni. Hafiznahu hifdha fahmin wa tasawwur. Maksudnya hafalan yang kita boleh faham dan kita boleh gambarkan. Okay. La hifdha tarakiba wa alfaz. Bukan semata-mata hafal ayat dengan perkataan je. Thumma najtahidu ala ada'i ma'nah bi'ibaratin min indina. Lepas dah hafal, cuba hurai dekat diri sendiri ke. Yang nak cerita sebelum ni, yang ada orang kata macam nampak macam tak
tak betul sikit tu. Antum hurai kat depan cermin, hurai dekat kawan kan, sembang dengan orang, antum timbulkan isu tu lepas tu hurai kat dia, supaya antum, apa yang antum hafal tu, antum kuatkan lagi kefahaman antum dengan antum mengajar. Kan? Okay. Lepas dah ajar dekat kawan-kawan kan, dah buat study group, kan? Kita buat study group, buka matan Nabi Syuja', kita tanya kawan kita, ni apa contoh ataupun cuba hurai apa air musyammas, apa syarat-syarat air musyammas. Kawan kita pun hurai kan. Lepas dah buat huraian sendiri, dah sambil study group dengan kawan-kawan tu, kita dah baca dah hurai sama-sama. Okey. Summa nadhhabu ila al-ustaz lil qiraah. Kemudian pergi ke kelas untuk belajar. Belajar macam dengan anak ni, baca dengan anak, belajar anak. Bila kat dalam kelas, namtahinu fikrana fi halid dars wa nuqawwimu ma asahu ay yakuna min i'wijaj. So dekat dalam kelas, apa yang ada tempang-tempang yang salah-salah, kefahaman kita tak berapa betul tu, kita betulkan. Okey, apa yang i'wijaj, maksudnya ada bengkang-bengkok tak berapa betul kita faham tu, kita betulkan. Kemudian kita fokus kepada apa yang ada dalam kelas. Okey. Dan kita fokus apa yang disebut dalam kelas oleh ustaz atau ustazah tu, apa yang tak ada dalam matan dan syarah. Sebab kita dah baca dah matan dan syarah. Kan? Wa nuwaffirul himmata ala ma yuriduhul ustaz mimma huwa zaidun ala al-matni wasyarh. Yang lebih yang tak ada dalam matan dengan syarah tu kita fokus. So macam mana cara mutalaah? Ingat tak? So sebelum ataupun lepas habis kelas, untuk next class, ambil Abi Syuja' contohnya, baca kadar yang expect untuk the next class ni, baca matan dia sahaja, ataupun kalau tak faham tengok terjemahan sekali, cuba untuk faham kan, lepas dah cuba kerahkan fikiran tu untuk faham, tengok syarah yang mudah. Syarah yang mudah ni macam Ana cakap tadi lah, syarah Syekh Hisham Kamil Al-Azhari kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, ada syarah Abi Syuja' bahasa Melayu. Ana tak ingat ada ke? Setahu Ana macam tak ada syarah Abi Syuja' bahasa Melayu. Antum boleh bandingkan dengan fiqh manhaji lah, tengok konten yang sama. Kan, baca, anggap macam syarah. Lepas dah baca syarah kan, fiqh manhaji ke, ataupun antum baca syarah Syekh Hisham Kamil Al-Azhari tadi, kumpul dengan kawan, minta masing-masing huraikanlah poin tertentu. Kan ada 4 orang, setiap orang ada satu turn untuk dia hurai apa dia faham. Okey, cuba awak hurai hukum hakam dan perincian tampal dengan emas. Dia pun hurai. Okey, pergi kepada orang seterusnya. Cuba hurai pula hukum hakam tampal dengan perak. Tampal bekas dengan perak. Kan pindah-pindah orang lah sampai habis. Bila dah habis, pergi kelas, fokus dan tengok apa yang guru tu ajar dan bandingkan. Apa yang kita salah, kita betulkan. Apa yang kita faham macam ada bengkak-bengkok tempang sikit, kita perelokkan. Kemudian apa maklumat yang tambahan yang tak ada dalam syarah yang guru ajar, kita catat. Kan? Kemudian apa Syekh Ibn Badran ni kata, wa kunna nara anna man qara'a kitaban wahidan min fannin ala hadhihi at-tariqah sahula alaihi jami'u kutubi hadzal fan. Kami dulu melihat waktu kami pelajar, siapa yang belajar satu kitab macam ni, man qara'a kitaban wahidan min fannin, dalam satu cabang ilmu dia belajar macam ni, dia baca kitab macam ni, ala hadhihi tariqah sahula alaihi jami'u kutubi hadzal fan, akan jadi mudah bagi dia semua kitab dalam bidang tu. Kalau antum mengaji Abi Syuja', antum buat cara macam ni, lepas antum dah kata Abi Syuja' dengan anak ni apa sahaja matan dalam fiqh mazhab Syafi'i ni, antum boleh faham. Antum boleh baca dengan faham. Sahula alaihi jami'u kutubi hadzal fan mukhtasaratiha wa mutawwalatiha, yang ringkas-ringkas dengan tebal-tebal. Wa thabatat qawaiduhu fi dhihnih. Dan kaedah-kaedah dan masalah-masalah dalam fiqh tu dah melekat dalam minda dia. Dan kalau buat macam ni, macam yang Ibnu Badran buat ni, ambil masa berapa lama nak belajar, nak jadi ulama? 6 tahun. Macam Ibnu Badran ni lah 6 tahun. Tapi dia talaqi banyak lah. Okay. Talaqi pagi ke petang setiap hari talaqi. Bukan seminggu ada 3-4 kelas. 6 tahun tu maksudnya dia condense setiap hari ada kelas pagi ke petang. Kalau kita ada gap banyak, seminggu mungkin 3-4 kelas.
mungkin 20 tahun aku nak jadi alim, tapi maksudnya boleh, bukan tak boleh, boleh, kan. Cuma kena sabarlah, kena ambil masa lama sikit. Tapi kalau antum ada kemampuan untuk talaqi banyak, macam hampir-hampir macam Syekh Ibn Badran ni, dia tak ambil masa lama pun. 6 tahun je. Macam mana cakap lah, 6 tahun ni degree campur asasi. Bayangkan habis degree dengan asasi, umur 24-25 dah jadi faqih dengan qadhi, mufti. Ni Syekh Ibn Badran ni. Kan. Hatta cara ni adalah antara cara yang Imam Nawawi buat juga. Imam Nawawi pun belajar tak berapa lama kalau antum baca biografi beliau. Bahkan ulama sebut Imam Nawawi ni sambil dia belajar, sambil dia menulis banyak. Kebanyakan Imam Nawawi banyak tulis kitab. Sedangkan Imam Nawawi wafat muda kan, umur 45. Tapi kalau antum tengok kitab Imam Nawawi tulis ni, tak tally dengan umur. Majmuk 10 jilid, 11 jilid. Tahdzib al-Asma' wal Lughat 6 jilid. Rawdatul Talibin 6 jilid. Syarah Sahih Muslim 10 jilid atau 15 jilid, tengok cetakan. Kan? Azkar sejilid tebal. Macam-macam lah, Minhajul Talibin sejilid tebal. Macam-macam kitab Riyadhus Salihin apa semua. So kalau tu tengok Imam Nawawi ni, dia macam umur dia muda tapi kitab dia tulis tu banyak. So kenapa jadi macam tu? Ulama kata sebab waktu dia belajar, dia dah start tulis. Dia bukan dia dah alim besar lepas tu baru dia start menulis, tak. Apa kitab-kitab Imam Nawawi tulis, dia punya rangka kitab tu dah dibuat waktu dia belajar lagi. Waktu dia belajar lagi, dia dah susun rangka kitab. Saya nak tulis kitab Azkar contoh, dia dah ada rangka nak buat apa. Nak tulis kitab Minhajul Talibin contoh, Imam Nawawi dah ada rangka. So dia buat macam tu, dia belajar dalam 10 tahun, dia jadi alim besar. Okay. So antum kena ingat apa Ibn Badran kata tadi. Ibn Badran kata, ramai orang yang habiskan masa lama belajar, kadang-kadang habiskan sebahagian besar umur hidup dia, tetapi dia tak naik lebih daripada tahap beginner, kan. Boleh? So nasihat ni ana kongsikan dekat antum supaya antum tak terjebak dalam kesalahan yang ramai orang terjebak. Okay. Tak terjebak dalam kesalahan yang ramai orang terjebak. Yang mana kadang-kadang dia habiskan masa belajar tu lama, bertahun-tahun, kadang 10, 20 tahun. Ana ada kenalan, okay, adalah orang tertentu, ana tak sebut nama lah, kenalan kan, kita tak sebut nama, kenalan-kenalan yang 12 tahun, 15 tahun ana kenal dia. Tapi dia sebabkan dia tak ikut cara yang ulama recommend, dan bila kita nasihat pun dia tak ikut. Dia sama macam tu sahaja. Lepas 10 tahun, 11 tahun macam tu je. Adakah perkara tu perkara yang tercela? Tak tercela pun. Kalau dia tak jadi ulama tu bukannya masalah, tu tak? Bahkan dia konsisten pergi belajar tu, dia dapat pahala dan diampunkan dosa dia. Cuma kita cakap sayang lah bila kita habis ratusan dengan ribuan jam tak ada hasil. Antum suka ke? Nak habiskan ratusan ribuan jam tapi tak ada hasil. Tak berdosa tapi tak ada hasil. Rasa rugi tak? Rasalah rugi sikit kan. So itu maksud ulama. Okay, supaya kita tak terjebak macam tu. Dia sayang. Ana memang ada kenal beberapa orang, dia ada potensi kan, tapi dia tak ikut jalan yang betul. Bila dia tak ikut jalan yang betul, dia macam apa, ikut-ikut orang. Kawan ni ajar macam ni, cara ni, dia ikut yang ni. Yang ni pula perkenalkan kat dia metod baru, dia ikut. Macam kita lah. Kadang-kadang orang perkenalkan kat kita skim ni kan, skim cepat kaya ni, skim cepat kaya tu lah, apa semua kita terikut. Ada orang dia senang terikut benda tu. So dia ikut. Lepas dah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, macam tu sahaja kan. Sayang masa. Kadang-kadang bukan sahaja masa, kadang-kadang duit. Sebab orang yang dia minat belajar ni, kadang dia habis duit dekat beli kitab berpuluh-ribu. Kan? Beribu jam habis, 10,000 habis, tapi dia tak boleh ambil faedah daripada kitab yang dia sendiri ada. So sayang lah. Okay? Kita belajar ni macam buat investment. Kita buat investment. Bila kita beli kitab, sebenarnya kita invest. Kitab ni jadi modal kita nanti. Modal kita untuk mengajar, modal kita nak tulis kitab ke, modal kita nak bagi fatwa. Kitab tu modal. Jadi kalau orang tu dia tak kuasai, dia beli kitab tu dia rugi. Ingat, dia rugi. Melainkan lepas dia meninggal, dia bagi kitab tu dekat orang lain lah. Yang mampu faham kitab tu, jadilah tak rugi kan. Tapi sayang lah. Okay. Habis. Wallahu ta'ala alam bissawab.
So itu satu ni je lah, satu perkongsian كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور.